Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa la udwana illa 'alal zalimin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Salawatullahi wassalamuhu ala hadzal nabiyil karim wa imamil muttaqin wa qaidid du'akil mujahidin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma jahilna wanfa'na bima 'allamtana waj'alna minal mukhlisin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa baraka wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'd. InsyaAllah tuan-puan, kita akan sekali lagi bersiaran secara live sempena PKP 2.0. Sekali lagi kita teruskan kuliah seperti biasa, anjuran surau Abdul Rahman bin Auf Preshin 9 seperti biasa secara online. InsyaAllah tuan-puan, malam ini kita akan sambung ciri-ciri kenabian. Ciri-ciri kenabian yang keempat. Malam ini last sekali, yang keempat dan yang kelima, iaitu harus. Ciri harus bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita dah bahas 3 ciri sebelum daripada ini, ataupun 3 sifat kerasulan dan kenabian. 3 sifat yang wajib bagi Nabi dan 3 sifat yang mustahil bagi Nabi. Dan malam ini insyaAllah kita akan masuk sifat yang keempat yang wajib bagi Nabi, dan juga sifat yang keempat yang mustahil bagi Nabi. Yang keempat, tuan-puan, malam ini kita akan bincang, iaitu sifat ataupun ciri kenabian yang keempat yang bernama fatanah, iaitu cerdik ataupun pintar, sangat pintar. Itu ciri karakter yang ada pada semua Nabi dan Rasul. Nabi dan Rasul bercirikan cerdik ataupun pintar ataupun sangat pintar. Dan last kali kita akan bincang malam ini berkaitan dengan satu sifat yang harus bagi Nabi kita, bagi semua Nabi dan Rasul, iaitu harus bersifat dengan i'ra' basyariah ataupun sifat kemanusiaan yang tidak menjatuhkan standard dan martabat kenabian dan kerasulan. InsyaAllah tuan-puan, agak tajuk malam ni agak penting, kerana tuan guru ataupun musannif penulis kita membongkarkan fakta yang sebenar berkaitan dengan siri cerita ataupun sejarah ataupun tafsir yang menisbahkan kepada Nabi Adam, Nabi Ayub dan juga Nabi Musa alaihissalam, menisbahkan sifat kekurangan yang ada, sifat kekurangan pada Nabi Musa, iaitu Nabi Musa telur, pelik ataupun gagak. Kita nak tengok malam ni insyaAllah bagaimana fakta yang sebenar menurut ilmu usuluddin. Ilmu usuluddin, tuan-puan, merupakan filter ataupun penapis untuk kita menyaring segala tafsir-tafsir Israiliyat yang ada di pasaran ataupun ada di mana-mana yang kita kedengaran. Bagaimana sejarah, kita biasa dengar sejarah yang mengatakan Nabi Ayub alaihissalam sakit sehingga berulat. Sehingga berulat menyebabkan isteri dan anaknya lari. Isteri masyarakat setempat memulau Nabi Ayub alaihissalam. Inilah dia rupa-rupa dan cerita yang menjatuhkan standard Nabi Ayub alaihissalam. Dan kita nak tengok malam ni tuan-puan insyaAllah bagaimana kisah yang sebenar, fakta yang sebenar yang cuba dibongkarkan oleh tuan guru kita, Al-Fadil Al-Alamah Al-Alim Al-Alamah Tuan Guru Haji Cik Al-Qadahi. Ini antara keunikan dan keistimewaan buku kitab kita yang cuba dibongkar oleh tuan guru fakta yang sebenar. Baik, insyaAllah tuan-puan, kita akan terus mula muka surat 3, muka surat 28, muka surat 28 perenggan ataupun baris di bawah sekali, baris yang terakhir, muka surat 28 baris terakhir, iaitu dan wajib atas kita i'tiqad, wajib nabi-nabi dan rasul-rasul itu cerdik dan bijak, iaitu fatanah. Qala al-musannif rahimahullahu subhanahu wa ta'ala. Kata pengarang kitab kita ini, Al-Alim Al-Alamah Tuan Guru Haji Cik Al-Qadahi, muka surat 28.
Sambungan ciri kerasulan yang keempat iaitu fatanah. Baik, suara okey, alhamdulillah semua, suara clear, gambar saja mungkin saya harap gambar pun clear sebab suara lampu di rumah saya ni tak berapa clear sangat, terpaksa kita bantu dengan lampu stand ini dan lampu live ini. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Dan wajib atas kita, wajib atas ni mana wajib syarak. Allah Subhanahu wa taala memaksa kita menekan setiap mukallaf, wajib atas kita. Allah memaksa kita. Apa yang Allah paksa kita? I'tiqad wajib nabi-nabi dan rasul-rasul itu. Apa dia? Wajib bagi nabi-nabi dan rasul-rasul itu cerdik dan bijak. Jadi wajib para nabi dan rasul wajib bagi akal. Wajib bagi akal. Wajib bagi akal. Dia panggil wajib bagi ni merujuk kepada wajib akal. Tuan-puan, kalau wajib atas merujuk kepada wajib syarak. Dia beza. Wajib syarak, wajib yang digubalkan oleh Allah. Wajib yang hukum syarak merupakan hukum yang digubal oleh Allah Subhanahu wa taala, dan pelaksanaan itu diwajibkan ke atas siapa? Ke atas mukallaf. Wajib atas kita i'tiqad, yakni pegang secara putus di dalam hati kita. Itu dipanggil i'tiqad. Wajib kita pegang dalam hati kita, pegangan dalam hati kita secara jazam, secara putus, secara mu'tamad, secara tetap, tidak berganjak. Itu di mana i'tiqad. Pegangan dalam hati kita secara tetap, secara mantap, secara putus, yakni tidak berganjak. Apa pegangan dalam hati kita? Wajib nabi-nabi dan rasul-rasul itu cerdik dan bijak. Dengan makna mesti ada bagi nabi dan rasul itu ciri yang bernama cerdik ataupun pintar. Cerdik, pintar, bijak ataupun fatanah merupakan ciri yang mesti ada bagi nabi dan rasul. Dan mustahil, ini akal tak boleh nak terima. Mustahil ni tidak boleh terima pada akal, yakni mesti tiada. Dan mustahil mereka itu para nabi dan rasul bodoh. Akal tak boleh terima para nabi dan rasul itu bodoh. Dipanggil mesti tiada sifat bodoh pada nabi dan para rasul. Dalilnya firmanullah ta'ala. Dalil nabi dan rasul mempunyai sifat yang bernama bijak ataupun pintar. Mana dalil dia? Wajadilhum billati hiya ahsan. Artinya, hendaklah kamu berhujah. Wajadilhum. Hendaklah kamu berhujah akan mereka itu, yakni akan orang Yahudi dan Nasara. Ini perintah. Allah Ta'ala memerintahkan para nabi supaya berhujah dengan orang-orang Yahudi dan Nasara. Dengan hujah yang terlebih elok. Dengan hujah yang terlebih mantap, dengan hujah yang terlebih bernas, dengan hujah yang terlebih baik. Maka jika bodoh, nescaya tiada dapat hendak berhujah. Kalau nabi kita tidak bersifat dengan sifat cerdik, maka nabi kita tidak akan, para nabi dan rasul tidak akan mampu untuk berhujah dengan baik. Maka jika bodoh, nescaya tiada dapat hendak berhujah. Kalaulah segala nabi dan rasul ini bodoh, nescaya tidak mampu untuk berhujah dengan para nabi, dengan orang-orang Yahudi dan Nasara. Maka tetaplah tafriq, baik kata nabi kita ni tak bodoh. Jika nabi kita ni bodoh, nescaya tidak dapat hendak berhujah, tak mampu berhujah. Maka tetaplah cerdik mereka itu. Maka tetap cerdik, yakni pintar berhujah mereka itu segala nabi dan rasul sehingga boleh mengalahkan pihak lawan. Ini banyak Allah Ta'ala merakankan perdebatan para nabi dan rasul dengan orang kafir yang dinakalkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quranul Karim. Maka dan wajib atas kita i'tiqad. Harus bagi nabi-nabi dan rasul-rasul itu bertukar.
ganti di dalam sifat-sifat yang bangsa manusia. Baik. Serta tuan-puan, sifat yang keempat. Iaitu ciri yang keempat, Nabi dan Rasul mesti bersifat, bercirikan cerdik lagi pintar. Sebab itulah antara ulama menjawab hujah mengatakan Nabi Adam AS tidak tertipu daya dengan syaitan. Nabi Adam AS bukan tertipu dengan muslihat ataupun strategi syaitan. Sehingga Nabi Adam AS memakan buah khuldi. Kenapa? Salah satu hujah yang digunakan oleh para ulama dalam mazhab kita Ahlussunnah wal Jamaah. Salah satu ciri yang ada pada Nabi kita selain daripada amanah. Yang kita bahas sebelum daripada ini, tuan-puan, Nabi ini bersifat dengan amanah. Yang pertama siddiq, yang kedua amanah. Amanah ini, Nabi kita ini orang yang boleh dipercayai. Apa makna orang yang boleh dipercayai? Makna amanah ini orang yang akan melaksanakan segala perintah Allah Ta'ala dan meninggalkan segala larangan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu maksud amanah. Dia amanah menjaga hukum Allah Ta'ala. Kalau hukum itu dalam bentuk larangan, maka Nabi kita sama sekali tidak akan melanggar larangan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kerana Nabi kita amanah. Dan hujah yang kedua, selain daripada Nabi kita amanah, dia tidak akan melanggar hukum syarak, dia tidak akan melakukan perkara yang ditegah oleh Allah Ta'ala, sama ada tegah itu tegah haram, sama ada tegah itu tegah makruh, sehinggalah Nabi kita tidak melaksanakan bentuk khilaful aula, iaitu bentuk khilaful aula yang terlebih baik jangan buat. Maka Nabi kita tidak akan melakukan perkara-perkara yang dihukumkan khilaful aula. Bukan kata Nabi dia tidak melaksanakan haram, bukan setakat Nabi kita meninggalkan benda makruh, bahkan Nabi kita meninggalkan benda yang termasuk dalam khilaful aula. Dan hujah yang kedua yang dikemukakan oleh para ulama nak menolak yang Nabi kita tetap tidak akan melaksanakan perkara yang haram, kerana Nabi kita orang yang pintar. Para Nabi, seluruh Nabi dan Rasul, dia orang yang cerdik, orang yang pintar. Dia memahami setiap patah perkataan Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam segala bentuk. Dalam segala gaya bahasa Al-Quran dipahami oleh para Nabi dan Rasul. Kerana mereka ini mereka pintar. Dan juga kata para ulama, Nabi kita ini cerdik dan pintarnya, mereka tidak akan mampu digoda, tidak akan mampu tertunduk dengan tipu daya dan muslihat syaitan untuk menggelicir dan merosakkan para Nabi kita dan Rasul alaihimussalatu wassalam. Baik, serta tuan-puan, ciri yang keempat, bermakna kita dah serta ciri yang pertama siddiq, ciri yang kedua amanah, ciri yang ketiga tabligh, ciri yang keempat fatanah, dan mustahil 4. Yang last sekali, yang kesembilan, iaitu Nabi kita, segala para Nabi dan para Rasul bercirikan harus, dia mempunyai sifat, dia harus bersifat dengan sifat kemanusiaan. Ini antara tajuk yang penting yang kita akan bincang pada malam ini, tuan-puan, untuk membongkar fakta yang sebenar di sisi ilmu usuluddin, berkaitan dengan ayat-ayat mutasyabih, berkaitan dengan cerita dan sejarah ataupun tafsir-tafsir. Ia ada unsur-unsur Israiliyat yang menisbahkan kekurangan kepada para Nabi dan Rasul alaihissalatu wassalam. Baik, ini yang topik yang kita sebut di awal tadi, salah satu topik yang penting yang dibongkar oleh tuan guru kita untuk menjelaskan kepada kita sebenarnya fakta yang sebenar menurut ilmu usuluddin. Baik, kita teruskan kepada ciri yang terakhir, ciri yang kesembilan, iaitu para Nabi dan Rasul mempunyai sifat kemanusiaan ataupun harus bersifat dengan sifat kemanusiaan ataupun sifat yang ada pada manusia tetapi tidak menjatuhkan standard para Nabi. Qala al-musannif rahimahullah subhanahu wa ta'ala. Dan wajib atas kita i'tiqad, yakni pegang secara putus, secara tetap, tidak berganjak di dalam hati kita. Harus bagi nabi-nabi dan rasul-rasul itu bertukar ganti di dalam sifat-sifat yang bangsa manusia. Maksud dia, nabi ini dia boleh bersilih ganti berperwatakan sama dengan perwatakan manusia,
Tetapi, ini perlu kita ingat tuan-puan, tetapi di belakang itu sangat-sangat penting. Apa dia? Tetapi perwatakan ataupun sifat Nabi, dia bersifat dengan sifat kemanusiaan yang tidak menjatuhkan standard kenabian dan tidak menjatuhkan martabat kerasulan. Apa contoh Nabi bersifat dengan sifat kemanusiaan? Seperti sakit. Nabi manusia sakit, Nabi juga sakit. Kalaulah manusia biasa demam, Nabi juga boleh demam. Tetapi ingat, sakit Nabi ini, dia tidak akan menjatuh dan mengurangkan standard kenabian dan kerasulan. Ini tempat yang bahaya tuan-puan. Sekiranya kita pegang secara umum, kalau manusia sakit, Nabi pun sakit, ya. Tetapi ingat, sakit Nabi, sakit yang biasa, yang bukan sama dengan sakit kita. Maksud dia, sakit yang tidak menjatuhkan standard para Nabi. Kalau Allah Ta'ala jaga, Nabi ni dia tidak akan menjatuhkan standard maruah dia ataupun martabat dia. Sakit yang teruk sehingga manusia lari. Sakit yang teruk sehingga dipulaukan oleh anak isteri. Sakit yang teruk sehingga dipulaukan oleh masyarakat setempat. Maka ini dijaga oleh Allah Ta'ala. Allah Ta'ala tidak akan menimpakan musibah terhadap Nabi sehingga menjatuhkan standard Nabi. Kenapa? Kerana perlu kita ingat, di dalam ilmu akidah, pegangan kita mesti jelas bahawasanya wajib kita i'tiqad dan hati kita pegang secara putus, secara mu'tamad, secara tetap, tidak berganjak dan hati kita, para Nabi dan Rasul bersifat dengan sifat kemanusiaan yang tidak menjatuhkan standard para Nabi. Itu yang paling penting. Mana contoh dia tuan-puan? Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala. Kata pengarang kitab kita, dan Rasul-Rasul itu bertukar ganti, yakni bersilih ganti dalam sifat yang bangsa manusia, dalam sifat yang jenis ada pada manusia. Tapi yang sifat bagi bangsa manusia, yang tiada jadi cacat cedera dan yang tiada jadi kekurangan pada martabat mereka itu para Nabi dan Rasul. Alaihimus salatu wassalam. Ini tempat yang perlu kita jaga. Sungguh pun dia bersifat dengan sifat yang ada pada manusia, seperti sakit, seperti sedih, seperti suka, seronok, bahagia, tetapi tidak menjatuhkan standard kenabian dan kerasulan. Dan tiada cacat dan tiada cedera dan tiada kekurangan mereka itu pada kejadiannya, pada kejadian para Nabi dan Rasul. Ini antara benda yang kita perlu pegang dalam hati kita. Allah Ta'ala mencipta para Nabi dan Rasul kejadian yang paling sempurna. Tubuh badan dia kamil, yang sempurna. Insan kamil ini hanya ada pada para Nabi dan Rasul, tidak ada pada manusia biasa, walaupun kita menggunakan ayat insan kamil. Biasa orang guna, kita nak melahirkan insan kamil, sebenarnya kita tidak mampu untuk menjadikan sempurna, menjadikan manusia sempurna seperti sempurnanya para Nabi dan Rasul. Nabi ni kejadian dia Allah Ta'ala cipta para Nabi dan Rasul sempurna dari semua aspek. Sama ada aspek kejadian fizikal Nabi sempurna. Dia akan jelaskan satu persatu. Tubuh badan Nabi sempurna, anggota tubuh badan Nabi juga sempurna, dan juga kejadian dalaman. Nafsu Nabi adalah nafsu yang sempurna. Nafsu yang paling tinggi yang dinamakan nafsu kamil, nafsu kamilah hanya ada pada Nabi dan Rasul, tidak ada pada manusia biasa. Inilah kita sebut kejadian para Nabi ini dari semua aspek Nabi kita ini sempurna. Dia detailkan yang kata sempurna Nabi kita ini meliputi kejadian Nabi kita sempurna. Tuan Guru detailkan tubuh badannya. Jadi tubuh badan Nabi sempurna. Tubuh badan Nabi paling sempurna, ketinggian dia paling sempurna. Nabi kita tidak terlalu tinggi, Nabi kita tidak terlalu rendah, badan dia sangat sempurna.
Dan segala anggotanya, anggota para Nabi dan Rasul sangat sempurna. Bukan saja sempurna, tetapi sangat sempurna. Nabi kita cantik. Bukan saja Nabi kita cantik, tetapi Nabi kita sangat cantik. Walaupun kita biasa dengar Nabi yang paling cantik ialah Nabi Yusuf alaihi salam. Kita biasa dengar sejarah. Bagaimana sejarah memaparkan kepada kita Nabi yang paling handsome ialah Nabi Yusuf alaihi salam. Tetapi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam paling cantik daripada segala para nabi dan rasul-rasul yang lain. Nabi kita. Muka dia paling cantik, badan dia paling cantik. Dan segala perangainya sempurna. Nabi dan Rasul ini segala perangai, segala karakter dia dan perwatakan Nabi kita ini, para Nabi dan Rasul ini sempurna. Sabar Nabi, sabar yang sempurna. Sabarnya Nabi kita ini tuan-puan, sabar yang sempurna yang tidak ada pada manusia biasa. Semua perwatakan amalan batin Nabi, karakter dalaman Nabi, perangai dalaman Nabi, sempurna tidak ada pada manusia biasa. Itu perlu kita i'tiqad. Kita perlu kita i'tiqad, perlu kita pegang dalam hati kita, sabar Nabi tak sama dengan sabar kita. Kenapa? Kerana sabar Nabi sempurna, ia tidak sama dengan sabar kita. Tidak sama dengan sabar para orang yang saleh, tidak sama para sabar para wali Allah, tak sama. Dan segala perangainya, perangai Nabi dan Rasul, zahirnya dan batinnya. Perangai zahir dan juga perangai batinnya, batin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana wajib bagi mereka itu. Kerana wajib bagi mereka itu bersifat dengan segala sifat kesempurnaan manusia. Wajib bagi mereka itu jadi wajib akal, bukan wajib syarak. Wajib bagi mereka itu bersifat dengan segala sifat kesempurnaan yang ada pada manusia biasa. Inilah tempat yang perlu kita jaga. Jangan kita terpengaruh dengan statement yang mengatakan Nabi sama dengan manusia biasa. Hanya dibezakan wahyu semata-mata. Maka ini satu statement yang sangat-sangat salah mengikut sisi pandang agama kita. Lebih-lebih lagi menurut ilmu usuluddin. Kenapa tuan-puan? Kerana Nabi kita ini, dia luar biasa. Dia tak sama dengan manusia biasa. Cuma dia berperangai, berperwatakan seperti perwatakan manusia biasa. Tetapi dia perwatakan, perangai yang tidak menjatuhkan standard kenabian. Tanbihun. Ini tempat penutup tuan-puan. Tanbihun yang pertama, dia ada dua tanbih. Kita akan baca satu tanbih saja. Malam ini, insyaAllah tanbih satu lagi itu kita akan letak, dia akan datang. Baik, tanbihun ini insyaAllah tuan-puan kita akan bincang. Satu fakta yang dikongsi oleh tuan guru kita, fakta yang sebenar menurut ilmu usuluddin, sebagai filter untuk menapis segala maklumat yang kita terima berkaitan dengan para Nabi dan Rasul. Berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan perangai ataupun karakter ataupun sifat kemanusiaan yang ada pada Nabi kita dan Rasul kita. Jaga tanbihun ay hadza munabbihum liman ghafala. Ini satu peringatan bagi mereka yang lupa dan lalai kepada hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Apabila tanbihun, gaya bahasa dalam bentuk tanbih, merujuk kepada satu benda yang agak penting, benda yang penting yang cuba disampaikan oleh para ulama, maka dia akan memulakan dengan tanbih. Ini satu peringatan. Jaga-jaga. Jangan terperdaya kita dengan tawarikh dan sejarah-sejarah dan tafsir-tafsir Quran yang salah, yang menyebut cacat, cedera dan kekurangan Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul. Seperti mana antara
sejarah dan tafsir yang tidak bertepatan dengan fakta yang sebenar, yang menyebut kecacatan dan kecederaan, kekurangan Nabi. Mana contoh dia? Seperti disebut Nabi Musa tilur. Telur tu mana tu? Tilur. Nabi Musa telur. Tuan-puan baca tilur. Telur lah maksud telur. Kalau kitab lama dia eja dengan telur. Ta lam wa ra, telur. Macam Melayu lah, T-E-L-O-R. Telur pun boleh baca, tapi di sini kita baca telur. Disebut Nabi Musa alaihi salam telur. Apa dia telur? Badar kepada telur, sebut huruf tidak betul. Telur, gagap, dan pelak. Pelak, gagak dan telur. Nabi Musa AS kita menisbahkan kepada Nabi Musa AS, lidahnya telur, lidahnya pelak, lidahnya gagap. Yang perlu kita tahu tuan-puan, telur ini perlu kita berhati-hati. Kenapa? Kerana telur, gagap ataupun menyebut huruf yang tidak betul, tidak tepat, ataupun kita panggil pelak, sama je. Pelak, telur, gagap, iaitu menyebut huruf yang tidak tepat. Apabila kita menisbahkan telur kepada Nabi Musa AS, bermakna kita nisbahkan satu sifat kekurangan kepada Nabi Musa AS. Sedangkan para Nabi dan Rasul, termasuk Nabi Musa AS, mereka bersifat dengan sifat yang kamil, sifat yang sempurna. Perkataan para Nabi, perkataan yang sempurna. Bahasanya fasih. Seluruh para Nabi bahasanya sempurna, bahasanya fasih, lidahnya sempurna, pendengarannya sempurna, matanya, penglihatannya sempurna, hidungnya sempurna, tangannya sempurna, seluruh anggota lain sempurna. Mana mungkin kalau kita i'tiqad Nabi, seluruh Nabi dan Rasul, jasad dia sempurna, seluruh anggotanya sempurna, tiba-tiba kita i'tiqad Nabi kamil jasadnya, anggotanya, perangainya, tiba-tiba kita nisbah satu sifat yang kekurangan kepada Nabi. Dalam masa yang sama kita i'tiqad Nabi, seluruh para Nabi sempurna zahir dan batin. Bermakna tuan-puan, sedar ataupun tidak kita menisbahkan ataupun kita merungkai i'tiqad kita pada awalnya. Kita berpegang dalam hati kita. Kita mengatakan bahawa para Nabi dan Rasul sempurna zahir dan batin. Sempurna jasadnya, sempurna anggotanya. Semua anggotanya sempurna. Tidak ada satu pun anggota para Nabi dan Rasul lemah, cedera ataupun kekurangan. Kalau kita mengatakan lidah dia ini tidak tepat menyebut huruf, bermakna lidah Nabi, satu anggota yang ada pada Nabi, tidak kamil, tidak sempurna. Kita nisbahkan cacat, cedera ataupun menyebut huruf yang tidak tepat. Ini perlu kita sedar, perlu kita perasan. Dalam masa yang sama, kita telah merungkaikan akidah kita. Kita merungkaikan pegangan kita yang mantap tadi. Kita mengatakan seluruh jasad Nabi dan anggota Nabi sempurna. Inilah pun kata kunci tuan-tuan, ataupun kuncinya kita menisbahkan kekurangan pada Nabi boleh menyebabkan Nabi ataupun boleh menyebabkan kita menisbahkan kekurangan yang ada pada Nabi, iaitu Nabi telur. Baik, sebenarnya apa tuan-puan fakta yang sebenar? Kita tengok bagaimana disebut oleh Tuan Guru kita. Dia sebut di bawah. Yang sebenarnya tuan-puan, Nabi Musa AS tidak pelap, tidak gagap dan tidak menyebut huruf dengan betul. Nabi Musa AS fasih. Nabi Musa AS fasih, dia bukan gagap. Tak boleh menisbahkan Nabi Musa AS telur, pelek, gagap, tidak boleh menyebut huruf dengan betul. Dan ayat, ada orang mengemuka menhujah
menggunakan hujjah, menisbahkan Nabi Musa telur, Nabi Musa menyebut huruf dengan tidak tepat, tidak betul. Dalilnya, Nabi Musa sebelum keluar berdakwah kepada Fir'aun, maka Allah Ta'ala ajar kepada Nabi Musa AS doa, Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Maka ulama ahli sunnah wal jamaah menjawab doa ini diajar oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Musa alaihissalam, tujuannya supaya lidah Nabi Musa lebih fasih lagi. Walaupun lidahnya telah fasih, lidahnya sudah fasih, tetapi Nabi ajar kepada Nabi Musa supaya baca doa ini supaya lebih lagi fasih lidah Nabi Musa alaihissalam. Walaupun sudah fasih tetapi bertambah lagi fasih. Di samping ayat ini, selain daripada pengajarannya untuk seluruh umat, seluruh umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ada orang yang mengatakan, ulama menolak dakwaan yang ada orang mengatakan cerita bagaimana punca Nabi Musa alaihissalam lidahnya telur, lidahnya gagak. Punca kerana seketika ataupun semasa kecil Nabi Musa alaihissalam ketika mana diuji oleh bapa tirinya Fir'aun. Kerana Nabi Musa ini anak angkat kepada Fir'aun. Nabi Musa dibela oleh isteri Fir'aun, Siti Asyah. Dan Fir'aun ini dia nak uji sama ada kanak-kanak ini bakal akan menentang mereka, bakal akan menentang kerajaan Fir'aun. Sama ada kanak-kanak ini akan menjadi nabi dan akan menjadi petualang dan menentang kerajaan Fir'aun. Maka apa yang dia uji? Dia memberikan kanak-kanak ataupun dia menghidangkan makanan dan bara api. Dia nak tengok kalaulah Nabi Musa ini seorang Nabi, mesti dia cerdik, mesti dia pintar. Dia tidak akan pilih bara api, dia akan pilih makanan. Apabila dihidangkan oleh Fir'aun, lalu Nabi Musa alaihissalam nak sambar makanan, lalu ditepis oleh Jibril alaihissalam, sehingga Nabi Musa mengambil bara api, lalu Nabi Musa makan bara api. Kesam daripada makan bara api ketika kecil, sehingga besar Nabi Musa dewasa. Kesannya sampailah tua, sampailah Nabi Musa dilantik menjadi Nabi, iaitu lidahnya telur, lidahnya gagak dan lidahnya pelak, tidak menyebut huruf dengan betul. Maka para ulama menjawab isu ini. Ulama mengatakan Nabi Musa alaihissalam memakan bara api tidak menjejaskan lidah Nabi Musa alaihissalam. Allah Ta'ala jaga. Allah Ta'ala jaga tidak memberi kesan kepada lidah Nabi Adam, Nabi Ayub, Nabi Musa alaihissalam. Sedangkan kata para ulama, Nabi Ibrahim alaihissalam bukan lidahnya dilontar ke dalam api, tetapi seluruh jasad Nabi Ibrahim, seluruh badan Nabi Ibrahim dilontarkan ke dalam api raksasa, gergasi, tapi sedikit pun tidak menjejaskan Nabi Ibrahim alaihissalam, walaupun seurat bulu, kata para ulama, tidak terbakar. Allah jaga jasad Nabi Ibrahim alaihissalam daripada terbakar. Kalaulah Nabi Ibrahim alaihissalam jasadnya Allah boleh jaga, maka kata para ulama, begitu juga Nabi Musa alaihissalam yang memakan bara api ketika kecil, sedikit pun tidak memberi kesan kepada lidah Nabi Musa alaihissalam. Inilah dia fakta yang dijawab oleh para ulama untuk menolak da'iyah dan cerita unsur-unsur Israiliyat yang ada di dalam tafsir, yang ada di dalam sejarah, yang ada di dalam tawarikh, yang mesti kita tapis dengan ilmu akidah supaya ayat mutasyabih ataupun ayat-ayat yang ada kesamaran Nabi dan Rasul ini cacat, cedera, kekurangan, mesti kita takwil ayat tersebut. Kenapa? Kerana pegangan kita dari segi ilmu akidah mesti kita pegang, dan hati kita, para Nabi dan para Rasul bersifat dengan sifat yang ada pada manusia, tetapi tidak mengurangkan, tidak mengurangi, menjatuhkan darjat para Nabi dan Rasul. Itulah kunci yang mesti kita pegang dalam hati kita.
Baik, terus yang kedua tuan-puan. Nabi yang keduanya, fakta yang kedua Nabi Ayub alaihi salam. Seperti disebut Nabi Musa telur, iaitu sebut huruf tidak betul. Dan contoh yang kedua, Nabi Ayub sakit cabuk. Cabuk ni apa dia tuan-puan? Badal dia berulat kepala. Itu makna cabuk. Apa kita biasa dengar Nabi Ayub alaihissalam ditimpa penyakit yang dahsyat. Sehingga sakitnya berulat. Dan ada tambahan lagi. Jatuh ulat keluar daripada kaki Nabi Ayub. Daripada kepala Nabi Ayub. Maka Nabi Ayub kutip ulat-ulat yang keluar masuk balik. Kutip masuk balik. Dia nak menggambarkan bahawa kepribadian Nabi-Nabi ini sangat unggul. Sehingga tidak akan membunuh binatang walaupun ulat. Dia akan memberi makan. Kerana ulat berada dalam daging kita yang buruk. Daging yang buruk itu menjadi makanan ulat. Dan tak sampai hati Nabi Ayub nak bunuh ulat. Bahkan ulat keluar dikutip masuk balik tempat buruk dia. Begitulah cerita, kisah yang dipaparkan kepada kita. Dalam masa yang sama sedar ataupun tidak kita. Di sebalik satu angle yang lain, satu sudut yang lain. Cuba digambarkan kepada kita. Dari satu sudut lain. Sebenarnya kita, perasan ataupun tidak, sedar ataupun tidak, kita telah menisbahkan satu sifat kekurangan kepada Nabi Ayub alaihissalam. Iaitu sakit yang boleh menjatuhkan martabat para Nabi dan Rasul. Mana jatuhnya martabat? Sakit yang dipulau oleh keluarganya. Sakit yang amat dahsyat sehingga anak isteri dia lari. Tak sanggup untuk berada bersama-sama dengan Nabi Ayub alaihissalam. Yang sebenarnya tuan-puan, yang diceritakan oleh musannif kita, yang diceritakan oleh tuan guru kita, sakit Nabi Ayub alaihissalam bukan sakit yang dahsyat. Sakit yang ringan disebut di dalam kitab lain. Sakit yang ringan, bukan sakit yang teruk sehingga berulat. Tidak. Sakit yang ringan, yang tidak sampai berulat, tidak sampai menjatuhkan martabat dan standard kenabian. Itu yang sebenar. Dan sakit itu pula, sakit yang ringan, yang tidak menjatuhkan martabat kenabian. Lagi pula ketika mana dia sakit itu, Nabi Ayub telah selesai melaksanakan peranan dan tugas Nabi yang diamanahkan, oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila dia sakit itu kata para ulama, ketika mana Nabi kita telah selesai melaksanakan tugas menyampaikan dakwah kepada kepada umat Nabi Ayub alaihissalam. Ustaz Roy tanya apa? Tawarikh itu apa Ustaz? Baik, tawarikh itu cerita sama dengan sejarah. Cuma tawarikh dia lebih spesifik kepada masa. Fakta, sejarah, sejarah pun sejarah, tapi tawarikh ni lebih nisbah kepada apa? Nisbah kepada periwayatan berkaitan dengan masa. Contoh tahun bila, masa bila. Umumnya tawarikh kita panggil sejarah. Umumnya sejarah. Tapi kalau nisbah kepada pengkisahan ataupun story yang berkaitan dengan fakta masa, tempat, masa dan tempat, itu kita panggil tawarikh. Tapi umumnya sama, iaitu sejarah. Nabi Ayub sakit cabuk berulat kepala. Dan yang ketiga, contoh yang ketiga, Nabi Ishaq, Nabi Yaqub buta. Ini pun sama tuan-puan. Kita kena tahu fakta yang sebenar. Nabi Yaqub ini, yang ketiga, Nabi Yaqub ini buta. Sebenarnya, Nabi Yaqub ini tak sampai peringkat buta. Kata para ulama, Nabi Yaqub dia tak nampak mengkelabu. Dia bukan buta, tapi dia tak nampak jelas, penglihatan yang kabur, penglihatan yang tak jelas. Dia hanya orang panggil bahasa kita panggil kelabu saja. Dengan sebab menangis yang banyak apabila anaknya Nabi Yusuf alaihissalam dibuang oleh abannya di dalam telaga. Dan tuan-puan pun biasa dengar kisah ini. Akhirnya Nabi Yusuf ini ketika mana dia menjadi
gubernur di Mesir, lalu dia menghantar balik, dia mengirim pakaian dia kepada abang dia, dan dia pesan supaya beri kepada ayah dia, yakni Nabi Yaqub, dan gunakan pakaian itu buat sapu mata. Ini mukjizat Nabi Yusuf alaihissalam, sehingga mana ayah dia sembuh daripada penglihatan yang kabur. Maka orang yang berkata yang demikian itu, dia mengatakan Nabi Musa telur gagap, dia mengatakan Nabi Ayub sakit berulat, dia mengatakan Nabi Yaqub buta. Itu makna yang demikian itu ialah orang yang Allah Ta'ala laknat akan mereka itu. Apa dia laknat? Kutub, yakni Allah Ta'ala mengutuk mereka itu. Apa dia kutukan Allah Ta'ala? Kesan daripada kutukan Allah Ta'ala menyebabkan jauh daripada rahmat Allah. Itu dia panggil laknat. Apabila Allah laknat, maka jauh daripada rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa Allah laknat? Kerana menyakiti nabi-nabi dan rasul-rasul. Firmanullah Subhanahu wa Ta'ala. Mana dalil Allah laknat orang yang menyakiti nabi dan orang yang menyakiti rasul. Makna menyakiti ini, dia menisbahkan kekurangan kepada, dia menisbahkan perkara yang membawa kekurangan kepada nabi dan rasul. Mana contoh perkara kekurangan? Dia mengatakan nabi telur, dia mengatakan Nabi Ibrahim penipu, dia mengatakan Nabi Ayub alaihissalam sakit sehingga berulat, dia mengatakan Nabi Yaqub alaihissalam matanya buta. Innal ladzina yu'luna Allah wa rasulahu la'anahumullahu fid dunya wal akhirah wa a'adda lahum 'adzaban muhina. Artinya bahawasanya segala mereka yang menyakiti mereka itu, segala mereka yang menyakiti mereka itu para nabi dan rasul. Segala mereka yang menyakiti mereka itu akan Allah Ta'ala dan akan Rasul. Mereka menyakiti akan Allah dan Rasulnya, nascaya jawab. Nascaya melaknat akan mereka itu oleh Allah. Laknat di mana? Pada dunia dan akhirah. Allah laknat di dunia pun, Allah laknat jauh daripada rahmat Allah, dan lebih-lebih lagi di akhirat jauh daripada nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wal-'iyadzu billah. Dan mensedia oleh Allah Ta'ala, Allah menyediakan wa a'adda lahum 'adzaban muhina, Allah menyediakan bagi mereka itu, mensedia oleh Allah Ta'ala, Allah terjadi fa'il, mensedia oleh Allah Ta'ala bagi mereka itu, sedia tu akan seksa. Azab tu dia jadi maf'ul, akan seksa yang sangat hina. Muhinam sifat bagi azaban. Seksa mana? Seksa yang sangat hina. Apa maksud sangat hina? Sangat pedih. Sangat hina, sangat pedih. Dan jika datang nas Quran, dan jika datang fakta daripada Quranul Karim atau hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, Ian sifat bagi hadis dan Quran dan hadis yang macam mana? Ian zahir ayat Quran, zahir hadis Nabi, zahirnya nabi-nabi dan rasul-rasul ada cacat cedera. Kalaulah ada ayat Quranul Karim, ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang pada zahirnya, pada orang panggil rupa zahirnya, luarnya, yang tersuratnya nampak menggambarkan ada kecacatan dan kelemahan, apa hukum mesti kita buat? Wajib ditakwilnya, takwil nas Quran dan hadis yang nampak zahir Nabi dan Rasul cacat ataupun cedera, wajib takwil. Ini pegangan ahli sunnah wal jamaah. Maka Nabi Ishaq dan Nabi Yaqub buta.
Macam mana kita nak takwil Nabi Yaqub buta? Kalaulah kita nampak dalam Quran, ayat Quran menggunakan zahir ayat, ayat yang tersurat, kita menggambarkan kepada kita bahawa Nabi Nabi Yaqub buta. Kita faham, kita belajar dalam ilmu usuluddin, buta itu satu sifat kekurangan pada Nabi. Buta satu sifat kekurangan pada Nabi. Telur satu sifat kekurangan pada Nabi. Gagak satu sifat kekurangan pada Nabi. Maka Allah Ta'ala guna buta. Maka wajib kita takwil makna buta itu bukan buta yang sebenar. Hanya kelabu mata jua, hanya kabur penglihatan sahaja, bukan buta seperti makna buta yang kita faham. Itu kita mesti takwil. Allah kata Nabi Yaqub AS menangis sehingga buta matanya, dengan maksud sehingga kelabu, sehingga kabur penglihatannya. Itu wajib kita tahu. Itu penting peranan ilmu usuluddin untuk menyelamatkan akidah kita. Sebab itu tuan-puan, saya selalu sebut untuk kita orang panggil terjun dalam bidang pentafsiran Quran. Sebelum kita terjun dalam bidang tafsir hadis, mesti kita mantap ilmu asas. Mesti kita mantap ilmu nahwu saraf, balaghah, mantip usuluddin, fiqh dan tasawuf. Ilmu usuluddin, ilmu fiqh, ilmu tasawuf adalah ilmu teras. Teras ini sebagai apa tuan-puan? Sebagai filter, sebagai penapis kepada segala ilmu lain. Sekiranya bertemu dengan ayat yang nasnya, yang menyebut kekurangan yang ada pada Nabi, kekurangan yang ada pada Rasul, mesti kita takwil. Cara nak takwil, kita kena tengok bagaimana pentakwilan yang disebut oleh para ulama kita, mazhab Ahlussunnah wal Jamaah. Dan Nabi Ayub bukan cabuk. Apa kita nak takwil? Sekiranya bertemu dengan hadis Nabi, bertemu dengan ayat Quran pada zahirnya mengatakan Nabi Ayub sakit sehingga berulap, sehingga busuk. Macam mana nak takwil? Hanya jadi kudis sedikit jua. Kita kena takwil sakit teruk yang ada pada Nabi Ayub bukan sakit teruk, bukan sampai peringkat berulap, tetapi sakit yang sedikit, kudis yang sedikit, yang tak sampai level berulap. Berkata Asy-Syaikh Al-Marzuqi di dalam Aqidatul Awam, wa jaizu fi haqqihim min 'aradi bighairi naqsin ka khafifil maradi, idafah sifat lil mausuf. Artinya, dan yang harus pada zat mereka itu nabi-nabi dan rasul-rasul. Nabi-nabi dan rasul badal kepada mereka itu. Fi haqqihim min 'aradi bighairi naqsin wa jaizu fi haqqihim, dan harus pada zat mereka itu. Haqqihim, pada hak mereka itu. Siapa haqqihim tu? Nabi-nabi dan rasul-rasul itu bertukar ganti dalam sifat manusia yang tiada jadi kekurangan, yang silih berganti tetapi tidak mengurangkan martabat dan standard mereka itu. Mana contoh? Seperti sakit yang ringan. Sakit para nabi sakit, para nabi demam, para nabi rasa sedih, para nabi kita rasa bahagia, rasa happy. Tetapi sakit para nabi, sakit ringan, bukan sakit yang teruk. Batulah tuan-puan, Nabi kita selalu saya sebut, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah sakit. Kalau Nabi kita ni dia saja biasanya demam sikit saja. Dia tidak pernah sakit yang teruk. Nabi tidak menghidap sakit yang kritikal. Tidak, Nabi tidak ada penyakit kronik. Nabi bebas daripada sebaran penyakit. Itu Nabi kita. Seperti sakit yang ringan. Bermula dalil harus bagi mereka itu i'rab basyariyah. Itu dilihat oleh orang yang semasa dengan mereka itu.
Mana dalil Nabi ni ada perangai yang harus bagi Nabi berperangai, berperwatakan kemanusiaan. Sama dengan perangai manusia. Sakit, deman, sedih. Mana dalil dia? Dilihat oleh orang yang semasa dengan mereka itu. Mereka itu para Nabi dan Rasul. Ada begitu pada mereka itu. Dan sampai kepada kita khabar mutawatir. Khabar mutawatir ni cerita yang berhubung sampai kepada kita. Tu dia panggil khabar mutawatir. Tidak kita panggil apa? Tidak mungkin untuk semua orang sepakat mengatakan, sepakat berbohong. Tu dia panggil khabar mutawatir. Sama orang cerita. Nabi ni berpatakan begini, Nabi begini, Nabi berpatakan i'rab basyariah, Nabi i'rab basyariah, Nabi berpatakan manusia. Tu paling i'rab basyariah. Semua orang pakat cerita. Maka tak mungkin semua orang untuk pakat berbohong. Tu dia panggil dalil yang kata Nabi ni berperangai seperti perangai manusia. Lagi kepercayaan dan ijma' muslimin dan sepakat para muslimin mengatakan Nabi ini harus bagi Nabi berperwatakan manusia. Baiklah sekali tuan-puan, kita akan sebelum kita masuk tajuk baru, insya-Allah kita akan masuk penerangan tentang sistem kepercayaan yang kelima, iaitu percaya kepada hari akhirat. Ini mudah tuan-puan. Yang keenam itu mungkin didetailkan sedikit, yang agak perlu kita bezakan, iaitu sistem kepercayaan terhadap qada dan qadar. Itu perlu kita beza. Qada dan qadar itu apa dia? Itu yang lebih dihurai, didetailkan oleh tuan guru kita. Tapi sistem kepercayaan yang kelima ni dia ada 6 teras, 6 pilar. Jadi sistem kepercayaan ketuhanan tuan-tuan, sistem kepercayaan terhadap ketuhanan, dia berpaksi kepada 6 pilar, 6 rukun, 6 teras. Teras pertama, kepercayaan kepada Tuhan. Teras yang kedua, rukun yang kedua, kepercayaan kepada malaikat. Teras yang ketiga, kepercayaan kepada kitab. Teras yang keempat, kepercayaan kepada Nabi. Yang kita habis malam ni, iaitu teras ataupun rukun yang keempat. Kita berbaki ada 2 lagi untuk melengkapkan, menyempurnakan sistem kepercayaan terhadap ketuhanan. Berpaksi kepada 6. Kalau tak lengkap 6 tuan-puan, dia dipanggil orang yang tidak ada sistem kepercayaan dalam diri. Tak terbentuk, tak terbina kepercayaan yang lengkap dan sempurna tanpa 6 paksi, tanpa 6 pilar ataupun tanpa 6 rukun. Jadi kita insya-Allah minggu depan ataupun minggu yang keempat tuan-puan, kita akan sambung sistem kepercayaan terhadap ketuhanan yang kelima, iaitu percaya kepada hari akhirah, hari terakhir, hari yang tidak ada hari selepas daripada hari tersebut. Baiklah sekali tuan-puan, saya tak bercadar nak baca malam ni. Kita akan tangguh bulan depan atau minggu depan, minggu akan datang, iaitu tanbihum, siapa i'tiqad atau berkata Nabi Muhammad kalah perang. Sebab apa saya tak nak baca malam ni? Kerana ini perlu kepada huraian sedikit. Siapa yang i'tiqad Nabi kalah perang di dalam peperangan Badar, maka boleh memberi kesan kepada akidah mereka. Kenapa? Kerana nisbah kepada Nabi sifat kekurangan. Kita kena guna bukan Nabi kalah. Nabi tidak pernah kalah di dalam siri peperangan yang disertai oleh Nabi. Tidak pernah Nabi kalah. Maka apabila bertemu dengan kalah, kita kena tukar statement tersebut, ayat tersebut. Kita kena tahu sebenarnya sirah sebenarnya Nabi bukan kalah dalam peperangan Uhud. Peperangan Badar Nabi menang, peperangan Uhud Nabi kalah. Nabi tidak pernah kalah. Kalah tidak ada pada Nabi. Itu perlu kita jaga. Kenapa? Kerana kita kena kenal ciri-ciri yang ada pada Nabi. Kita tak boleh guna kalaulah ciri itu ciri yang lemah. Sifat yang lemah tak boleh nisbah kepada Nabi. Kerana Nabi tidak sama sekali tidak berperwatakan, bercirikan dan bersifat lemah. Kalau peran itu lemah, pengecut. Nabi ni dia bersifat berani. Sempurna Nabi. Berani, dia berani bukan kita. Kita berani, tapi berani kita tak sempurna.
Tapi Nabi kita berani menghadapi musuh, berani yang sempurna. Dan Nabi juga strategisnya dia sempurna. Kan ilham dia daripada Allah Ta'ala, bukan daripada fikiran dia semata-mata. Sebab tu dalam peperangan Uhud merupakan taktikal ataupun strategi yang digunakan oleh Nabi undur, itu bukan kalah. Nabi undur daripada medan Uhud. Nabi mencaturkan strategi baru yang kita akan bahas pada minggu akan datang. Nabi tidak kalah peran. Jangan menisbahkan kepada Nabi kalah peran. InsyaAllah itulah dia iklan awal tuan-puan. Tajuk yang kita akan bincang. Salah satu topik yang agak penting juga minggu depan ataupun bulan akan datang ataupun minggu keempat. Kita akan bincang last kali tanbih, iaitu topik berkaitan dengan menisbahkan satu lagi kekurangan kepada Nabi, iaitu mengatakan Nabi kalah di dalam medan perang. Itu sifat yang lemah pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, insya-Allah setakat itu dulu tuan-puan. Insya-Allah kita akan bertemu dalam siri seterusnya. Mungkin kalau kita kalau PKP berakhir, kita akan seperti biasa, kita akan adakan kelas fizikal, secara fizikal. Tapi kalaulah minta jauhlah, kalaulah disambung PKP ini, maka kita akan sambung secara online. Baik, terima kasih banyak tuan-puan. Kepada tuan-puan yang saya tak sebut nama tuan-puan, ramai tak sempat nak sebut nama satu persatu. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada tuan-puan yang luangkan masa pada malam ini untuk sama-sama memeriahkan, sama-sama support, berada dalam majlis. Mudah-mudahan kita diberikan keberkatan, kebaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan saja pahala tuan-puan, kalau kita niat baik, insya-Allah sempurna niat kita, kita akan diberikan pahala yang sempurna. Semata-mata niat kerana Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah sempurna pahala yang kita dapat. Kita berada dalam majlis ilmu walaupun online, tapi niat kita, niat yang sempurna, ikhlasnya sempurna semata-mata kerana perintah Allah Subhanahu Wa Taala, menyebabkan kita diberikan pahala. Tapi paling penting tuan-puan, bukan saja pahala yang kita dapat, tetapi kita akan dapat keberkatan. Kita akan dapat banyak kebaikan. Kebaikan dalam bentuk rahmat, kebaikan dalam bentuk keberkatan yang kita tak nampak, sedar ataupun tidak kita, tetap kita akan diberikan kebaikan yang berbentuk keberkatan usia kita, keberkatan umur kita, keberkatan ilmu kita, keberkatan anak isteri kita, dan keberkatan rezeki kita. Itulah yang kita dambakan, yang kita minta dengan Allah Subhanahu Wa Taala, walaupun terkadang kita tak nampak, tak perasan, tak boleh teris di mana keberkatan yang Allah anugerah kepada kita. Tak penting tuan-puan, yang penting insya-Allah Allah janji, Nabi kita janji, sesiapa yang berada dalam majlis ilmu, maka di dalam majlis ilmu Allah turunkan rahmat dan Allah turunkan keberkatan tanpa Allah bongkar kepada kita, sama ada di awal majlis ilmu, di pertengahan majlis ilmu, ataupun di akhir majlis ilmu. Kita tak tahu di mana masa yang Allah turunkan keberkatan, tetapi kita doakan ke semua kita, Allah akan berikan anugerah kepada kita ilmu yang bermanfaat dan keberkatan. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal alim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil waj'alna minal ulama'il 'amilin waj'alna minal mukhlisin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa baraka wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.